Kopi O02. Tetapi saya yang ngopi bersama Cikgu hari ini bukan calang-calang orangnya, dan di sebelah saya ini ialah Profesor Madya Dr. Ahmad Azrin Adnan, Ketua Pegawai Eksekutif Majlis Agama Islam dan Adab Melayu Terengganu. Prof, terima kasih luangkan masa untuk ngopi bersama dengan Cikgu pada hari ini, Prof. Okey, ngopi bukan sekadar ngopi kosong. Ngopi kita pada hari ini kita nak sembang sesuatu yang berlega di kalangan netizen contohnya, ataupun di kalangan orang ramai, dan ada setengah daripada kita yang merasakan kalau dalam bila kita sebut isu zakat ni, ada yang pilih bayar sendiri. So, macam mana, Prof? Bila nak bayar sendiri tu ataupun bayar ke institusi tu, Prof? Kabarnya gembira lah dapat jumpa Celi. Saya ingat kali terakhir kita jumpa tahun lepas, bulan 12 juga. Setahun juga lah. Setahun lah. Setahun genap setahun tu. Susah nak jumpa Prof ni sebenarnya. Setahun tu. Dia tentang apa yang Cik Lee tanya tadi. Sebenarnya memang di pihak Majlis Agama Islam ataupun Pusat Zakat yang menguruskan Baitul Mal Islam ni, memang kita tak nafikan ada penambahbaikan lah. Ada penambahbaikan yang perlu dibuat dari masa ke masa. Tapi satu perkara yang saya fikir yang telah berlaku dan sedang dilakukan oleh banyak majlis agama Islam, termasuk Majlis Agama Islam dan Adab Melayu Terengganu ini, adalah usaha untuk menambah baik segala aspek lah. Katakan sesuai dengan sekarang ini tentang kutipan zakat yang kita sasarkan, sebagaimana kalau di setiap negeri ini ada jumlah tertentu yang disasarkan. Jadi agihan ini tentu sekali masyarakat ni dia nak supaya hari ini mohon bantuan zakat, esok dah dapat bantuan. proses. Jadi ini memang tidak kita nafikan bahawa faktor ini yang menyebabkan masyarakat agak skeptikal lah. Jadi dari sudut syarak ya, memang apabila pemerintah di sesuatu negeri itu telah melantik amil, maka menjadi kewajipan kita lah bagi orang Islam ini, hukumnya adalah wajib membayar kepada amil yang telah dilantik oleh pemerintah lah. Jadi sebab itu di Terengganu ini di bawah Seksyen 20 Enactment Kesalahan Jenayah Syariah Taksir Terengganu 2001 itu, di bawah Seksyen 20 ada memperuntukkan bahawa bagi mereka yang enggan atau sengaja tidak membayar zakat atau fitrah ini, satu, yang keduanya tidak mahu bayar, sengaja tidak bayar kepada amil yang dilantik oleh pemerintah ataupun pihak yang diberi kuasa oleh Majlis Agama Islam negeri ini, boleh disabit dengan kesalahan. Oh, tak boleh main-main lah. Ya, betul. Dia tak boleh. Sebahagian besar agihan zakat ini dia disalurkan kepada asnaf fakir dan asnaf miskin lah. Misalnya di Terengganu ni, daripada 2016 tu kita ada lebih kurang 24,000 Fakir miskin kan? asnaf fakir campur dengan miskin. Campur miskin 20? 24,000. 24,000. 24,000. Dan angka ni 2017 dia naik 2018 dia naik sikit lagi. Kemudian 2019, 2020, 2021 sehinggalah 2022 dia menurun. Dan mana kalau ikut graf tu menurun lah. Sehinggalah pada tahun 2023 dia naik balik. Kenapa naik? Ini agak menarik juga. Dia dah elok, turun, naik balik. Dia naik balik ni, puncanya ada satu saja. Puncanya kerana Maidan memperkenalkan kadar had kifayah baru. Kadar Had kifayah baru. had kifayah baru. Berapa yang baru tu, Prof? Jadi apa nama ni, yang had kifayah ni setakat yang dilaksanakan oleh Maidan ni, yang terakhir adalah pada tahun 2016. Jadi 2022 tu baru berubah, baru ada 2022 tu Maidan masih lagi menggunakan garis panduan 2016. Kalau mereka yang
daripada had kifayah yang ada tu. Sebab had kifayah ni dia berbeza dengan cara penentuan pendapatan garis kemiskinan yang dia ambil satu jumlah. Jadi kalau mereka yang lebih daripada jumlah tu dikira tidak miskin lah. Tapi dalam had kifayah dia berbeza. Lain Jadi perkiraan had kifayah perkiraannya dia melihat kepada item. Item-item perbelanjaan lah. Misalnya Maksudnya misalnya item perbelanjaan tu? Seminar kalau pasal itu. rumah sendiri begini dia punya jumlah perbelanjaan. Sebab kadar hak kifayah ni dia ambil jumlah pendapatan tolakkan dengan jumlah perbelanjaan yang dibenarkan. Jumlah perbelanjaan yang dibenarkan ini adalah bergantung kepada rumah dia sendiri ataupun rumah dia sewa. Bilangan isi rumah dia ramai yang mana. Okey, kereta, Kemudian kereta semua ambil kira tak? semua ambil kira tu. Kemudian anak-anak dia, katakanlah anak yang di bawah tanggungan lah, ada tak yang dikategorikan sebagai OKU? Ada tak yang telah bekerja yang 18 tahun ke atas? Jadi ini semua dia menyebabkan jumlah perbelanjaan setiap orang tu dia tak sama. Dia tak sama. Jadi jumlah pendapatan ditolakkan dengan jumlah perbelanjaan. Kalau perkiraan tu Prof, so nak kira tu. Jadi setiap orang tu dia berbeza-beza hak kifayah. Dan proses siasatan sekarang ni telah pun ditambah baik. Kalau dulu penyiasat kita ni bergantung sepenuhnya kepada maklumat yang disampaikan oleh pihak pemohon. Ataupun asnaf lah. Asnaf lah yang datang buat tapi pada permohonan lah. masa sekarang ni kita telah mempelbagaikan mekanisme kaedah untuk mendapatkan maklumat dan mengesahkan ketepatan maklumat dengan penglibatan pihak ketiga lah. Okey, so tak mudah lah. Jadi tak mudah so, untuk pastikan benda tu telus lah. Benarnya untuk pastikan telus yang kita bagi pada orang yang tepat. Betul. Setiap tahun ni 70% sebenarnya agihan tu kalau di Terengganu lah. Dia berbeza-beza lah di setiap negeri ni kan. Kalau di Terengganu ni 70% disalurkan kepada asnaf fakir dan miskin. 70%. Jadi kita campurkan mereka yang dikategorikan sebagai fakir, campurkan dengan miskin. Jadi setiap tahun ni daripada jumlah keseluruhan kutipan tu 70% pergi kepada kumpulan ini. So 30% lagi tu? Jadi yang 30% lagi ini yang banyaknya ialah kita agihkan kepada fisabilillah. Asnaf fisabilillah. Dan juga asnaf amil. Asnaf amil ni termasuklah Maidam dan semua amil-amil yang dilantik pada Maidam. Maidam telah memperkenalkan e-amil. E-amil yang membolehkan amil-amil yang ada lebih kurang 1,000 orang di seluruh negeri Terengganu ni dia didedahkan dengan teknologi. Amil di Terengganu ni dia dah bekerja sepanjang tahun. Sebab zakat harta pun boleh dibayar kepada amil pada bila-bila masa. Jadi mereka ni ada dua pendekatan lah yang digunakan. Pertama, kalau kita nak bayar, kita tak bertemu dengan kita tak bayar secara bersemuka ni, kita hanya request QR code daripada amil. Amil ni dia masukkan siap-siap data pembayar zakat ni dalam sama ada dia guna laptop ke ataupun handphone, ada sistem e-amil. Dia masuk siap-siap. Jadi kali pertama memang kena key in lah maklumat tu. Maklumat yang betul tu. Kali kedua dan berikutnya, the moment orang buat bayaran, dia search saja dalam sistem dia, dia klik, terus orang tu boleh buat bayaran sama ada bayaran secara tunai. Sama ada bayaran secara tunai, dia terus boleh generate resit. Dan resit tu terus di email kepada pembayar tu ataupun dihantar kepada telefon. Mudah. Ini antara pembaharuan yang dibuat. So dia nampak mudah dan telus lah kan. Betul. Okey, tadi Prof cakap 70% tu yang masih diagihkan kita register. Ada tak usaha untuk perkasihkan mereka ni Prof, 70% ni? Mungkin kita tahun depan kita kurangkan daripada 70 kepada 60 ke 50 ke. Kalau Cik Lee perasan, sekarang ni isu yang banyak orang bincang tentang menoktarkan kemiskinan lah. Menoktarkan kemiskinan. Itu penting yang kita mudah nak sebut tu. Tapi realiti yang berlaku ialah banyak orang terlupa bahawa Majlis Agama ataupun Pusat Zakat negeri ni di seluruh Malaysia ni
kita hanya tackle bahagian memberi tunai untuk meneruskan kelangsungan hidup. Tapi banyak lagi aspek-aspek lain yang tidak mampu dibuat semuanya oleh majlis agama. Misalnya aspek mental, aspek kejiwaan, aspek ketahanan untuk meneruskan kelangsungan hidup, aspek pengetahuan. Jadi benda-benda ini dia berkait, dan inilah yang akan menentukan sama ada asnaf yang ada tu dia boleh keluar ataupun tidak daripada status sebagai fakir ataupun miskin. Daripada lingkungan dia tu. Tapi alhamdulillah lah, macam Maidam, alhamdulillah tahun ini kami berjaya dapat 2 anugerah bersempena anugerah zakat kebangsaan. 2 anugerah iaitu untuk ikon asnaf akademik dan juga ikon asnaf usahawan, yang mana anugerah ini mengiktiraf peranan Maidam dalam pembangunan asnaf sehingga berjaya melahirkan asnaf yang berjaya dalam bidang akademik dan juga berjaya dalam bidang usahawan. Dan ini yang kami terima anugerah baru ni lah, di Kuala Lumpur baru ni. Maknanya walaupun usaha itu dari satu pihak dia membuahkan hasil juga. Jadi apa yang dibuat oleh Maidam ni, kita bekerjasama dengan banyak pihak, termasuk institusi kewangan dan juga pihak Bank Negara Malaysia sendiri untuk support menerusi program iTekat, menerusi program yang Maidam create sendiri lah. Maidam create sendiri untuk membantu asnaf ni supaya dia ada pendapatan lebih. Bro, semalam saya sempat ronda bandar Kuala Terengganu ni kan. So saya nampak ada banyak perubahan dan berbagai tengokkan dengan adanya usahawan baru dan sebagainya kan. So, dari segi sambutan berzakat tu macam mana, Bro? Ya, alhamdulillah. Saya nampak dari tahun ke tahun luar biasa jadi. Luar biasa. Saya pun dah terfikir COVID kami COVID ni maknanya 2020. Kemudian 2021 tu baru kita baru nak recover. Tapi 2020 kalau ikut teori ekonomi kan, kita merunduk kalau sepatutnya pendapatan kurang, jadi nak bayar zakat kurang lah. Okay. Tapi apa yang berlaku tahun 2020? Dia graf dia naik. 2020 naik, 2021 naik lagi daripada tahun sebelum. 2022 naik lagi. Dan 2023 ni kita menjangkakan insya-Allah kita akan dapat peningkatan sekurang-kurangnya 10% peningkatan. Jadi kalau ikut setakat hari ni pun jumlah kutipan kalau dibandingkan dengan tahun lepas dah beza 10%. 10% peningkatan. Termasuk zakat perniagaan. So maknanya ada kesedaran tu besar. Jadi zakat perniagaan tahun ini insya-Allah, kalau tahun lepas ada sedikit penurunan jadi zakat perniagaan. Ada sedikit penurunan. Tapi tahun ni kita menjangkakan peningkatan sekurang-kurangnya 3%. Sekurang-kurangnya 3%. Bila Allah jadikan zakat wakaf ni, dia ada satu tujuan yang kita tak cuba explore. Yang kita nampak dari segi dollar and cent lah. Betul. Tapi sebenarnya dengan adanya zakat ini, dia menyebabkan kita menjadi manusia yang semakin syarat dengan kasih sayang. Wow, tu best lah. Ini yang banyak orang tak perasan tu faham. Zakat ni dollar and cent. Zakat dollar and cent. Sebab pada akhirnya kita kena tengok balik kita nak ke mana sebenarnya. Kita pada satu masa nanti kita akan meninggalkan dunia ini untuk bertemu balik dengan pencipta kita. Jadi sementara masih lagi ada baki umur ni, kita kena pastikan kita ni penuh syarat dengan kasih sayang. Kerana yang kasih sayang itulah yang akan membawa kepada barakah, kemurahan rezeki, kemudahan urusan, perlindungan daripada segala bahaya, dan akhirnya dapat redha Allah. Ya. Ke syurga lah kita, insya-Allah. Jadi saya sebenarnya saya mengharapkan supaya tahun depan ni makin ramai lagi mereka yang patut bayar zakat. Saya menyerulah mereka yang belum lagi menunaikan ibadat zakat ni untuk bayarkan tidak secara bersemuka, secara online lah, secara dalam talian lah, menerusi e-zakat Maidam lah. Jadi ini boleh diakses di mana-mana saja dalam tempoh 2 minit, seminit dah selesai. Nak je lah bro. Nak je.
Semua resit dah, kita dah boleh generate sendiri resit. Bukan hanya untuk tahun ni, mana-mana pembayaran kita kepada Maidam ni kita boleh akses resit tu balik. Boleh cari balik. Hanya kita cuma klik saja resit, dia keluar semua pembayaran. Pada bila-bila masa je. Mudah pula. pada tahun bila pun kita boleh akses. Untuk tujuan je lah. Macam tujuan untuk tax Dan sebagainya. Mana kita boleh, semua ada dalam tu dah berapa. Dan Asnaf pula saya menyeru lah. Mereka ni kita doakan supaya mereka dapat diberikan kekuatan oleh Allah untuk berubah statusnya. Kalau dulu sebagai penerima, hari ini ataupun esok bertukar jadi sebagai pembayar. Zakat. Jadi kita doakanlah mudah-mudahan itu boleh. Okey, boleh Prof, berlaku. sebelum awak saya pergi ke ICT kan, ni cari kopok leko ke apa kan, apa harapan Prof untuk tahun 2024 lah? Saya harap 2024 ni sebenarnya Maidam ada satu agenda yang cukup besar lah untuk menobatkan wakaf. Menobatkan wakaf. Menobatkan wakaf. Plan dia macam mana tu? Jadi perancangannya saya sebenarnya baru balik daripada Qatar jadi. Jadi alhamdulillah berkesempatan bertemu dengan Menteri Wakaf Qatar. Jadi di sana tu saya berpeluang untuk membentangkan apa perancangan di Terengganu lah. Dan mereka berminat untuk turut serta dalam beberapa perancangan Maidam lah. Sama ada sebagai pewakaf ataupun pelabur dalam mana-mana projek wakaf di Terengganu. Jadi apapun yang dirancang oleh Maidam ni 2024 ni akan jadi tahun pemerkasaan wakaf. Tahun pemerkasaan wakaf Negeri Terengganu. Dan dalam masa yang sama ni wakaf dengan zakat ni dia semua yang boleh digabung jalin sekali lah. Dia boleh gabung jalin sekali. Misalnya kalau tanah wakaf, kita ada tanah wakaf. Kemudian kita bangunkan rumah. Rumah ni kita bagi asnaf duduk di situ. So kita boleh gunakan peruntukan zakat untuk bayar sewa rumah. Jadi masuk balik ke tabung wakaf. Jadi ini dia boleh join sekali. Jadi ini sekali beberapa pendekatan yang sedang kita looking forward lah untuk pada masa depan. Okey, baiklah. Okey, kita sudah sampai ke penghujung rancangan. Kopi pun dah sejuk, tak habis lagi nampak Prof minum lepas ni. Dan so semoga kita dapat sesuatu daripada sesi ngopi pada hari ini. Ngopi kita bukan ngopi kosong. Saya Cik Lee. Assalamualaikum.